Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa al-mawsul wa huwa alladhi wallati walladhani wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban wa li jam'il mudhakkar alladhina bil ya'i mutlaqa wal ula wa li jam'il muannath allai wallati wa bi ma'nal jami' man wa ma wa ayyun wa alfi wasfin sarih li ghairi tafsil li ghairi tafdilin qad-daribi wal madrub wa dhu fi lughati tayyi wa dha ba'da ma aw man al-istifhamiyatayn wasilatu al-wasfu wasilatu ghairiha imma jumlatun khabariyah dhatu dhamirin mutabiqin lil mawsul yusamma a'idan wa qad yuhdhafu nahwu ayyuhum ashaddu wa ma amilat aydihim faqdi ma anta qad wa yashrabu mimma tashrabun aw dharfun aw jarun wa majrurun tammani muta'alliqani bistaqarra mahdhufan. Baik, perbincangan kita masih lagi dalam isim mausul. Baik, jadi pada pengajian yang lepas kita dah sebut dah takrif isim mausul dan juga pecahan ataupun pembahagian isim mausul. Baik, takrif isim mausul ismun wudi'a liyusta'mala fi dalalati ala muayyan biwasitati jumlatin aw shibhiha. Itu takrif bagi isim mausul, iaitu isim yang dikhususkan ataupun diletakkan untuk digunakan pada menunjukkan atas sesuatu yang tertentu dengan wasitah jumlah ataupun syibih jumlah yang datang selepas isim mausul, isim mausul. Baik, jadi isim mausul nak jadikan sesuatu tu tertakyin dengan isim mausul, maka mestilah dengan adanya wasitah jumlah ataupun syibih jumlah. Jadi bila kita sebut ja'alladhi, maka perkataan tu masih lagi mubham. Alladhi tu mubham. Apa dia alladhi? Ja'alladhi. Tapi bila kita datangkan ja'alladhi akramtuhu, maka sekarang ni jelas apa yang dimaksudkan dengan alladhi. Ja'alladhi akramtuhu, telah datang orang yang telah aku muliakan ia. Jadi kita tahu dah siapa alladhi tu. Sekarang ni jelas. Dia jelas tu dengan kita datangkan jumlah selepas dia, ataupun syibih jumlah, zaraf atau jar majrur. Ja'alladhi indak, ja'alladhi indak, ataupun ja'alladhi fid dar. Dan jumlah dan syibih jumlah inilah yang dinamakan sebagai silatul mausul. Inilah yang dinamakan sebagai silatul mausul, iaitu tajuk perbincangan kita malam ni. Kita nak bincangkan tentang silatul mausul dan juga aid, iaitu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Adapun bab pembahagian isim mausul itu kita dah sebut dah, yang mana isim mausul terbahagi kepada am dan juga khas. Am dan juga khas, ataupun disebut mushtarak dan khas. Khas ada 8. Khas ada
Ada 8 tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Alladhi, allati, alladzani, allatani. Betul ya? Kan? Allatani, lepas tu alladzina, al-ula, allai, allati. Jadi pada allai dengan allati boleh kita hazahkan ya pada kedua-duanya, boleh juga kita kekalkan ya allati ataupun allati, allai ataupun allai. Dia sebut dah dalam syarah itu. Kemudian pada isim mausul mushtarak iaitu ma, man, patu zu, za, al, ai. Kan? Ma, man, patu zu, za, ai dan juga al. Ada 6 dan setiap satu tu kita dah syarahkan. Malam ni kita nak tengok pada silatul mausul. Baik. Jadi silatul mausul terbahagi kepada 2. Sama ada jumlah ataupun syibih jumlah. Jumlah ni terbahagi pula kepada 2. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Itu nak buat nombor, ikutlah macam mana pun. Syibih jumlah pun terbahagi kepada 2. Jar wa majrur dan zaraf. Baik. Jadi inilah yang akan menjadi silatul mausul. Inilah yang akan menjadi silatul mausul. Sama ada silah mausul tu jumlah dan dia terbahagi kepada 2, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ataupun silatul mausul tu daripada syibih jumlah dan terbahagi kepada 2 juga, jar majrur dan zaraf. Cuma satu lagi silatul mausul iaitu isim wasfun sharih, itu pada al. Itu pada al. Yang tu tak ada apa dah. Kita tak bincang dah. Dah sebut dah semalam 2 hari lepas tentang silatul al. Hari ni kita akan bincangkan pada silah bagi selain daripada silah al. Selain silah bagi bagi selain al, maka inilah sama ada jumlah ataupun syibih jumlah. Baik. Masuk dalam kalam syarah, kita berhenti itu kata syarah, fa hadza khulasatul qaul fi ta'dadil mausulat khasiha wa mushtarakiha. Maka ini adalah khulasah, yakni kesimpulan perkataan pada membilangkan segala isim-isim mausul, yang khasnya dan juga yang mushtaraknya. Kemudian dia kata fa ammas silatu, maka adapun silah bagi isim mausul, fahiya, maka ia asilah itu ala darbaini, di atas 2 bahagi, jumlatin wa shibhi jumlatin, jumlah dan shibih jumlah. Wal jumlatu ala darbain, dan jumlah tu pula atas 2 bahagian pula, ismiyatin wa fi'liyatin, ismiyah dan fi'liyah. Sekarang ni syarah kita nak dia nak terangkan tentang
silah mausul jumlah. Syibih jumlah diterangkan nanti. Lepas ni. Sekarang ni nak terangkan tentang jumlah. Baik. Jadi kata syarah wa syartuha amran. Wa syartuha amran. Jadi di sana ada syarat-syarat bagi jumlah silah. Ada syarat-syarat bagi jumlah silah. Baik, ni 4 syarat bagi jumlah silah. Jadi jumlah yang nak menjadi silatul mausul tu kena ada syarat-syarat ni. Jadi syarah rahimahullah dia sebutkan kepada kita 2 syarat. 2 syarat bagi jumlatus silah. Dan 2 lagi ada di bawah. 2 lagi ada di Ta'liq Syekh Muhammad Muhyiddin. Baik, yang pertama antakuna khabariyatan. Syarat yang pertama bagi jumlah silah jumlah tu adalah jumlah khabariyah, bukan insya'iyah. Makruf kan? Khabariyah, insya'iyah. Apa tulis tu? Okey. Boleh lah. Okey, ni empat syarat bagi jumlah silah. Yang pertama antakuna, ni antakuna jumlatus silah tu khabariyatan. Antakuna khabariyatan. Jumlah silah tu jumlah khabariyah, bukan jumlah insya'iyah.
Kita mengaji sebelum ni jumlah ada, kita ada jumlah ada dua. Maknanya ada jumlah khabariyah ataupun jumlah insya'iyah. Jumlah khabariyah apa? Jumlah yang kita boleh kata benar ataupun tidak. Yang ada ihtimal benar ataupun tidak, itu dinamakan jumlah khabariyah. Adapun jumlah insya'iyah kita tak boleh nak hukumkan jumlah tersebut dengan benar ataupun tidak, sidik ataupun kadzib. Ma yahtamilul sidqa wal kadzib. Tu kita kata jumlah khabariyah. Jadi tak boleh kita nak buat jumlah jumlah silah mausul ni dengan fa'il amar. Ja'allazi idribhu. Ja'allazi idribhu. Tak boleh. Tak cukup syarat. Sebab dia mesti kena jumlah khabariyah. Baik, yang kedua antakunal jumlah tu mustaqillatan. Dia tak berhajat kepada kalam yang sebelum. Ataupun dengan kata lain dekat bawah tu, alla takuna mustad'iyatan li kalamin yaqa'u qablaha. Iaitu jumlah tersebut tidak menuntut akan kalam yang jatuh sebelumnya. Contohnya, fala yajuzu an yuqal ja'alladhi lakinnahu bakhil. Ja'alladhi lakinnahu bakhil. Sebab apa tak boleh? Sebab li'anna wad'a lakin lil istidrak ala kalamin sabiq. Perkataan lakin, peletakan pengkhususan penggunaan lakin tu, dia untuk istidrak bagi kalam yang sebelum. Jadi dia ada kaitan dengan kalam yang sebelum. Ini kita nak jumlah yang mustaqillah. Yang mustaqillah. Baik, yang ketiga, antakuna ma'hudatan ataupun antakuna ma'lumatan indal mukhatab. Jumlah yang kita nak datangkan tu iaitu jumlah yang maklum, ma'hudah dengan mana ma'lumah indal mukhatab. Sebab ta'rif isim mausul tu hasil dengan kalam tersebut, dengan jumlah tersebut. Jadi perlu didatangkan dengan jumlah yang maklumah. Dia faham? Disebut kat bawah tu, wa baqiya mimma yushtaratu fi jumlati silah wa lam yadhkurhu al-muallif syartan. Yang pertama, al-awwal an takuna ma'hudatan, yani an takuna ma'lumatan. Li'anna ta'rif al-mausul biha. Kerana mausul tu dia jadi mu'arraf dengan sebab jumlah tersebut. Maka perlu didatangkan jumlah yang maklum. Dia faham? Tapi terkadang boleh kita ibhamkan, itu ada tujuan lain. Itu masuk dalam balaghah lah, ada tujuan yang lain. Wa yajuzu ibhamuha fi maqamit tafkhim wa tahwil, nahu qaulihi ta'ala faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Okey, tertinggal. Itu yang kedua. Syarat yang kedua kita dah baca tadi. Kemudian yang keempat, 1 2 3 4, yang keempat antakuna jumlah mustamilatan ala dhamirin ya'udu ala ismil mausul. Iaitu jumlah tu mengandungi dhamir, yang mana dhamir tu kembali kepada isim mausul. Dan dhamir tu juga mutabiqin lahu, yang muafakat dengan isim mausul. Kalau isim mausul tu isim mausul dengan mana allazi, maka huwa lah. Kalau isim mausul tu dengan mana allati, hiya, dhamir hiya, dia mesti sama, ada muafakat, ada mutabaqah antara dhamir dan juga isim mausul tersebut. Sama ada dhamir tu dhamir baris ataupun dhamir mustatir. Sama ada dhamir tu dhamir baris ataupun dhamir mustatir. Contoh, yu'jibuni alladhi ja'aka.
Jadi dalam ini jumlah, satu jumlah khabariyah, lepas tu jumlah ni mustaqillah, lepas tu dia juga ma'hudatan indal mukhatab. Kemudian satu lagi dia ada dhamir yang mengandung, dan dia mengandungi dhamir jumlah ni, dan dhamir tersebut kembali kepada isim mausul, dan dia mutabiq allazi dhamir huwa. Kalau allazi allati, kita akan kata ja'at ka, mesti jumlah tu ada dhamir yang mutabiq dengan isim mausul. Taib. Sama ada dhamir tu dhamir mustatir macam ni, ataupun dhamir tu dhamir bariz. Yu'jibunil ladzina ja'uka. Yang ni dhamir baris, bukan dhamir mustatir. Sama ada dhamir tersebut dhamir baris ataupun dhamir mustatir. Okey. Kita tengok dalam kalam syarah. Kalam syarah. Wa syartuha amran, ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Syarat jumlah silah ni ada dua perkara. Yang satu daripada keduanya antakunan jumlah tu khabariyah. A'ni yang aku masukkan yang apa ni dengan khabariyah tu, iaitu muhtamilah lisidqi wal kadhib, yang ada kemungkinan benar ataupun dusta. Fala yajuzu, maka tafri' daripada situ, maka fala yajuzu, tak boleh nak kata macam ni, ja'al ladzi idribhu wala ja'al ladzi bi'tukahu, pun tak boleh juga. Tak boleh bila ni, idza qasadta bihil insya'a, apabila kamu qasadkan dengan perkataan ja'al ladzi bi'tukahu ni, kamu qasadkan insya'. Boleh faham? Kalau kamu tak qasadkan insya', tak apa. Qasad insya' ni qasad bagi jadi. Qasad nak buat. Contohnya kita berjual beli. Ana cakap ishtara itu. Maksudnya aku beli. Bukan aku telah beli. Bukan maksud dia macam tu. Maksud dia perjadikan pembelian tersebut. Boleh faham? Jadi kalau masukkan dengan insya', tak boleh. Apabila ana masukkan insya', maka dia masuk dalam jumlah insya'iyah, bukan masuk dengan jumlah khabariyah. Tapi kalau ana tak masukkan insya', ana masukkan memang orang tu ana telah beli, contohnya hamba, ja'al ladzi bi'tukahu. Boleh faham? Kalau memang ana masukkan macam tu, boleh kita jadikan jumlah tu jumlah silah. Kalau ana tak masukkan insya'. Boleh faham kan? Sebab tu dia kaitkan idza qasadta bihil insya'. Kalau anda tak qasadkan insya', boleh jadikan jumlah silah. Betul? Faham tak? Sebab kat situ memang maksud dia bi'tu, lafaz dia bi'tukahu. Tapi maksud dia bukan telah beli. Lafaz dia kalau kita terjemah, aku telah beli, aku telah jual. Telah jual apa ni kepada kamu akannya. Tapi maksud dia bukan macam tu. Kalau kita kata kita masukkan insya', maksud dia bukan seperti terjemahan tersebut. Maksud dia aku pelakukan, bagi jadi penjualan tersebut. Kalau beli, bagi jadi pembelian tersebut. Itu maksud insya'. Jadi kalau anda maksud ja'al ladzi bi'tukahu, mana maksudkan telah datang orang yang aku telah jual, yakni hamba yang aku telah jual kepada kamu akannya. Itu boleh. Kalau maksud dia macam tu. Bi khilafi ja'al ladzi abuhu qa'im wa ja'al ladzi darabtuhu. Ini boleh. Ja'al ladzi abuhu qa'im jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia jadi la mahalla laha min al-i'rab, silatul mausul. Ada dhamir hu tu, ja'al ladzi abuhu qa'im. Hu itulah dhamir yang kembali kepada isim mausul.
Wa ja'a alladhi darabtuhu, telah datang orang yang aku telah pukul akan ia. Jadi darabtuhu tu jumlah tu jadi silah mausul la mahalla laha min al-i'rab, dan padanya ada dhamir ha kat belakang tu ya'udu ala ismil mausul. Baik, yang kedua wasani, syarat yang kedua wasani an takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. An takuna jumlah tu mustamilatan, mengandungi atas dhamir yang muafakat bagi isim mausul. Fi ifradihi, pada ifradnya, wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nisihi. Yani kalau isim mausul tu isim mausul yang mufrad, maka apa ni, dhamir pun dhamir mufrad. Kalau tasniyah, dhamir tasniyah. Kalau jamak, dhamir jamak. Kalau muzakkar, dhamir muzakkar. Kalau ta'nis, dhamir muannas, dhamir muannas. Nahwu contohnya ja'al ladzi akramtuhu. Ja'al ladzi akramtu. Akramtu tu ada dhamir tak? Ada dhamir. Hu. Dhamir tu kembali kepada al-ladzi. Mutabi' tak? Mutabi'. Wa ja'atil lati akramtuha. Wa ja'atil lati akramtuha. Akramtuha tu jumlah tu ada mengandungi dhamir. Ada berhubung dengan dhamir ha, dan dhamir tu kembali kepada allati. Jadi mutabiq. Wa ja'al ladzani akramtuhuma. Wa ja'atil latani akramtuhuma. Wa ja'al ladzina akramtuhum wa ja'al lati akramtuhunna. Boleh. Wa ja'al lati akramtuhunna. Selesai pak silah silatul mausul jumlah. Silatul mausul ada dua, silah dengan syibih jumlah. Yang jumlah selesai. Mafhum? Dia faham? Baik. Sekarang ni sebelum dia masuk kepada syibih jumlah, dia nak sebut tentang dhamir yang ada pada jumlah tu, yang mana dhamir tu terkadang dihazaf. Yang mana dhamir tu terkadang dihazaf. Dhamir a'id yang kembali kepada isim mausul tu terkadang dihazaf. Wa qad yuhzafu dhamir sawa'un kana marfu'an aw mansuban aw makhfudan. Dan terkadang dihazafkan dhamir. Sawa'un kana, yani kana dhamir sama ada dhamir tersebut dhamir marfu', au di depan tu kita langkau sikit, au mansuban ataupun dhamir tu dhamir mansub, ataupun dhamir tu makhfudan ataupun dhamir tu dhamir khafat. Dan dhamir khafat tu ada dua, sama ada khafat dengan idhafah ataupun khafat dengan huruf jar. Okey. Sekarang ni dia nak datangkan contoh dhamir marfu' yang dihazafkan. Dhamir marfu' a'id tu lah. Yang dhamir yang jadi a'id tu, tapi dia tempat marfu'. Dia dhamir marfu', dhamir rafa'. Dia duduk tempat rafa'. Contohnya ayat Quran nahu qaulihi ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ayyuhum, anda padam ni ya. Ayat dia apa? Summa summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum
Asyaddu. Ini asyaddu 'ala ar-rahmani itiyan min kulli syi'atin. Baik. Cuba perhati balik. Ayu ni bahagian yang mana semalam? 2 hari lepas. Kan dia ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Kita sebut 3 keadaan mu'rab, 1 keadaan mabni. Baik. Terkadang kalimah diidafatkan. Betul. Dan disebut sadru as-silah. Sadru silah iaitu domer tu. Dekat sini domer. Nanti kita akan sebut. Sini domer hazaf. Okey. Dan terkadang tidak diidafatkan dan disebutkan sadru silah. Dan terkadang tidak diidafatkan dan tidak disebutkan sadru silah. 3 keadaan ni mu'rab. 3 keadaan ni mu'rab. Keadaan yang keempat, ayu diidafatkan. Ni diidafatkan dan sadru silah dia tak disebut. Hazaf. Asal dia huwa, takdir dia huwa asyaddu. Huwa ni sadru silah. Ni domainnya dia sadru silah. Ni jumlah dia asal jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Dia punya silah dia jumlah ismiyah mubtada khabar. Okey. Cuma sini dia punya sadru silah dia, domain ni dibuang. Ini sadru silah mahzuf. Dan dia huwa ni duduk tempat apa? Dia duduk tempat mubtada. Mubtada hukum dia rafa'. Jadi kita akan domain rafa'. Jadi asyaddu ni bukan khabar ayyuhum. Asyaddu ni khabar bagi mubtada yang mahzuf. Asyaddu tu khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ayyuhum ni dia jadi maf'ul bagi lananzi'anna. Lananzi'anna kalau baca dengan mu'rab ayyahum. Ayyahum. Huwa asyaddu. Yang ni tak kacau lah, sebab yang ni memang jumlah asing dan dia jadi silah. Dia jadi silatul mausul. Baik. Jadi ini sebab dia mabni. Ada juga yang baca ayyahum. Yang nak tahu afsahnya bina dah, tapi boleh juga i'rabkan dia. Jadi ada yang baca ayyahum. Lananzi'an summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum. Dengan nasab. Jadi maf'ul bagi lananzi'anna. Ni faham? Itu ditafsirkan summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ay allazi huwa asyaddu. Tu tolong ditafsirkan dah tu. Yani lananzi'anna min kulli syi'atin allazi huwa asyaddu. Jadi huwa tu hazaf dan huwa tu duduk di tempat rafa'. Nanti kita panggil dia domer rafa'. Maksudnya domer yang duduk tempat rafa'. Sebab domer ni hukum dia mabni, tapi mabni fi mahalli raf'in. Kalau buang domer datangkan kalimat lain yang mu'rab, nescaya dia akan mu'rab. Sebab tempat tu tempat dia akan di-i'rabkan dengan dengan alamat rafa' kalimah tu lah. Au mansuban. Yani sawa'un kana marfu'an au mansuban. Jadi domer yang dihazaf sama ada domer tu domer marfu' ataupun domer tu domer mansub. Contoh domer mansub apa? Nahu wa ma amilat aydihim. Seumpama firman Allah Taala wa ma amilat aydihim. Jadi wa ma
amilat aidihim. Ma isim mausul. Ni wallazi amilat. Amilat apa? Ada tak dhamir? Ada dhamir? Dhamir yang kembali kepada ma. Ada tak dhamir sini? Tak ada. Dalam ni ada dhamir tak? Tak ada. Ada dhamir dalam ni? Tak ada. Tak ada ke tak tahu? Ha? Tak tahu. Tak ada. Siapa tak ada? Ha? Sebab dah ada dia punya fa'il dia. Ni fa'il amilat. Fa'il amilat. Dhamir tak ada. Jadi mana dhamir yang kembali kepada ma? Hazaf. Yani wa ma amilathu aidihim. Jadi hu ni tempat apa ni? Dhamir ni tempat nasab fi mahalli nasbin. Jadi dhamir masuk. Hazaf. Wa ma nahu wa ma amilat aidihim. Patu qara'a ghairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah amilathu. Jadi selain daripada Hamzah, Kisai dan Syu'bah baca qiraat depa baca amilathu bil ha alal asli. Wa qara'a haula'i bihadzfiha, dan apa ni wa qara'a haula'i, dan telah baca oleh mereka itu. Siapa dia mereka tu? Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Mereka baca dengan bihadzfiha, dengan hazafkan nya, dengan hazafkan ha. Au makhfudan, yani sawaun kana dhamir tu makhfudan. Makhfudan tu pula bahagi ada dua. Sama ada makhfudan bil idhafah atau makhfudan bi harfil jar. Sekarang ni nak terangkan tentang makhfudan bil idhafah. Au makhfudan bil idhafah ka qaulihi ta'ala faqdi ma anta qad. Nampak kan? Ai ma anta qadihi. Jadi qadihi, hak tu jadi mudhafun ilaih. Hak tu jadi mudhafun ilaih. Ma anta qadihi. Jadi anta hak tu mubtada, qadihi tu khabar. Qadihi khabar. Jadi jumlah tu jadi jumlah silah mausul. Lepas tu mana dhamir dia? Dhamir dia mahzuf. Takdir dia amma anta qadihi. Tu hak tu lah yang kembali kepada ma. Wa qauli syair, dan perkataan penyair, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Satu bedilakal ayyamu ma kunta jahilan, yani ai ma kunta jahilahu. Ma kunta jahilahu. Ma tu isim mausul. Ma kunta jahilan. Jadi selepasnya tu silah mausul, fa'il. Lepas tu mana dia punya aidnya? Aid dia hazaf. Ma kunta jahilahu. Yani satu bdi ay satazhar, satu zahir lakal ayyam ma kunta jahilahu. Yani apa benda-benda yang macam kita cakap, contohnya macam kita bagi tahu orang, lepas tu orang tak percaya apa kita cakap. Macam ni akan jadi macam ni dan sebagainya. Dia tak percaya. Jadi waktu tu dicakaplah satu bedilakal ayyamu ma kunta jahilan. Maknanya apa ni? Apa yang kamu jahilkan tu, apa yang kamu jahilkan, benda tu akan dinyatakan sendiri oleh hari-hari yang berlalu. Mana hari-hari yang berlalu tu akan menyingkap apa yang aku sebut ni. Dan ni kau tak nampak kan? Dan ni hari-hari tu akan membongkar semua tu. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi, dan akan datang kepada kamu, dan akan bawa datang kepada kamu dengan khabar-khabar. Siapa yang bawa datang? Akan bawa datang kepada kamu dengan perkhabaran itu man lam tuzawwidi, orang yang kamu tidak bagi dia zat. Ini masalah cara orang dululah. Cara orang dulu nak dapatkan naba ataupun khabar, maka dia akan bagi orang tu keperluan-keperluan dia untuk dia jalan ambil datangkan
Pengkhabaran nanti dia balik. Adalah dia bagi upah, dia bagi makan, minum dan sebagainya. Jadi maknanya ada takalluf. Ada takalluf. Macam apa? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bila dia dengar ada lelaki yang dakwa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia hantar orang pergi tengok. Jadi dia sediakanlah semua dan macam-macamnya supaya dia tengok, dapatkan berita dan balik datang bagi tahu dia. Itu cara dulu dapatkan maklumat. Jadi dia kata, sekarang ni aku duk bagi tahu ni kamu tak percaya. Nanti hari-hari yang berlalu ni, ini yang akan menyingkap apa yang aku sebut ni, apa yang kamu jahilkan, dan akan datang kepada kamu khabar-khabar, tanpa takalluf. Nanti orang sini bawa datang tanpa kamu nak bayar kat orang, nak takalluf, nak susah-susah bagi kat dia makanan, minuman dan kenderaan untuk pergi, dia tak payah, datang sendiri. Wa ya'ti kabil akhbari man lam tuzawwidi, orang yang kamu tidak tazwidkan dia. Syahid kita dekat ma kunta jahilahu. Macam ataupun kita cakap macam ni lah, kita ni nasihat orang jangan menyesal dan sebagainya, apa semua tak nampak lagi, tapi satu bedilah kal ayyam ma kunta jahilahu. Nanti bila kadang-kadang kita dah tua, dah besar, baru mula menyesal. Boleh teringat kawan tu dulu tegur aku, yang ni nasihat kat aku tak dengar. Jadi datang penyesalan tu bila? Siapa yang menyingkap penyesalan benda yang kita jahil tu? Al-ayyam. Yang tu yang akan bawa datang. Baik, tu satu. Makhfud bil idhafah. Au makhfudan bil harfi, ataupun dikhafatkan dengan huruf. Dengan huruf jar. Nahu qaulihi ta'ala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna, ay minhu. Itu azaf. Ya'kuluna kan ni. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu minhu. Tak apa ni, tak apa. Ya'kuluna mimma ta'kuluna minhu. Okey. Wa yashrabuna mimma tashrabuna minhu. Yang ni hazaf. Dhamir ni dihazafkan. Dhamir ni kembali kepada ma. Kembali kepada ma. Sini tak apalah, ni tak azaf. Yang kedua azaf. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, minma. Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Yang ni jumlah ni silah mausul. Lepas tu ni sekali lah tashrabuna minhu, dan ada dhamir kat sini kembali kepada ma. Sini ada syarat. Kat sini ada syarat. Syarat nak buang dhamir yang dihazafkan dengan huruf jar. Kita nak buang dhamir ni, dhamir dihazafkan pula. Dhamir yang dihazafkan ni dan dia dijarkan dengan huruf jar. Syarat dia mestilah isim mausul tu dia pun dijarkan juga dengan huruf jar yang sama, dan huruf jar yang sama dan makna yang sama kan. Min, sini pun pakai min juga. Tempat ni sama jadi min ma. Asal dia min ma, sama jadi mim ma.
Jadi kita nak hazaf ni dhamir majrur dengan huruf jar ni, syarat dia mestilah isim mausul pun dijarkan juga dengan huruf jar yang sama. Baru boleh. Faham? Bawah ni dia tak sebut dah tentang syarat tu. Ni syarat dekat jar. Jar dia ada syarat. Tapi antara perbahasan yang dibahaskan lagi, hak itulah masalah kita nak jarkan apa ni dhamir majrur dengan huruf tu. Baik. Tengok yang nombor 2 tu, apa ni, qauli syair. Wa qauli syair wa nahwi qauli syair nusalli lilladzi sallat quraisyun wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Nusalli lilladzi okey, nusalli lilladzi sallat quraisyun. Ada yang dihazaf. Ai nusalli lilladzi sallat lahu quraisyun. Lahu tu hazaf dhamir dan hazaf huruf jar tu. Baik. Kemudian dhamir ni kembali kepada siapa? Kembali kepada allazi. Allazi tu dijarkan oleh huruf jar yang sama, yang menjarkan dhamir tu. Sebab tu dia buat nombor 1 tu dekat yaqulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabuna mimma tashrabun. Dia buat nombor 1, nombor 2 ai minhu. Dia buat nombor 2 asyara syarah bihadza takdir ila annahu yushtaratu li hadzfil a'idil majrur bi harfil jar salasatu syurut. Ada 3 syarat. Jadi syarah dia mengisyaratkan dengan takdir ni ai minhu. Dia takdirkan dengan minhu, dia isyaratkan kepada bahawasanya disyaratkan untuk menghazafkan a'id yang dijarkan dengan huruf jar. Disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama an yakuna lismul mausul, bahwasanya isim mausul ataupun alismul mausuh bil ismil mausul, ataupun isim yang disifatkan dengan isim mausul majruran bi harfi jarrin aidan. Isim mausul tu ataupun isim mausuf dengan isim mausul yang tu pun dijarkan juga dengan huruf jar juga. Fal awal, yang pertama, nahu akhadtu fil ladzi akhadtu fihi. Akhadtu fil ladzi akhadtu fihi. Jadi kita boleh hazahkan fihi yang kedua tu. Sebab dia sama. Allazi tu dijarkan oleh fi. Sama kan? Akhadtu fil ladzi akhadtu fihi. Nampak ke? Wasani, dan yang kedua iaitu isim mausuf, isim yang disifatkan dengan isim mausul. Contohnya sirtu fit tariqil ladzi sirtu fihi. Sirtu fit tariq alladzi sirtu fihi. Jadi dekat yang contoh yang kedua ni, mana dia isim yang disifatkan dengan isim mausul? Mana dia? Apa dia? Apa dia isim yang disifatkan dengan isim mausul? Mana ya Syed? Ya Sayyiduna? Ya Sayyidana? Mana dia? Soalan dia apa? Nah, dia kata syarat yang pertama, syarat yang ada 3 syarat. Dia takdirkan dengan minhu tu. Faham tak bahasa ni? Faham tak? Faham tu?
Faham? Okey. Nak tanya. Okey. Syarat yang pertama, dia kata an yakuna ismul mausul, isim mausul ataupun isim yang disifatkan dengan isim mausul. Isim mausul ataupun isim yang disifatkan dengan isim mausul mestilah dijarkan juga dengan huruf jar. Mestilah dijarkan dengan huruf jar. Dengan huruf jar yang sama. Contoh yang pertama, anda tulis kan? Akhaltu fil ladzi fil ladzi nak macam mana? Akhalta fihi. Baik. Sekarang ni isim mausul dijarkan dengan huruf jar. Domir aid yang kembali kepada isim mausul dijarkan juga dengan huruf jar yang sama. Waktu ni boleh nak hazaf. Faham? Sebab sama. Maknanya isim mausul syarat dia mestilah dijarkan dengan huruf jar yang sama. Ini contoh yang pertama. Isim mausul dijarkan dengan huruf jar. Yang kedua, isim mausuf dengan huruf jar dijarkan dengan huruf jar juga. Dia cakap apa itu? Sirtu fit tariq alladhi sirta fihi. Soalan dia mana isim mausuf yang disifatkan dengan isim mausul? At-tariq. Tadi isim mausul sendiri dijarkan dengan fi. Sekarang ni at-tariq yang majrur dengan fi. Dan isim mausuf ni, tariq ni, dia disifatkan dengan alladhi. Alladhi ni jadi sifat dia. Okey. Jadi sekarang ni boleh dah nak azaf ni? Boleh nak azaf. Sebab fihi domir yang kembali kepada alladhi dimajrurkan oleh fi. Dan isim mausuf yang disifatkan dengan alladhi dimajrurkan oleh fi juga, huruf jar. Syarat dia. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa syartu tsani an yakuna al-harfu alladhi jarra al-a'ida mumathilan al-harfa alladhi jarra al-mausul awil mausufa aw mausufa lafzan wa ma'nan. Ini tadi yang nak sebut tadi. Dia mesti huruf jar yang sama. Dah sebut sekali dah tadi. Cuma tadi dia nak bagi tahu alladhi ini dijarkan oleh huruf jar. Ataupun isim mausuf dengan huruf isim yang disifatkan dengan isim mausul ni dijarkan dengan huruf jar. Syarat yang kedua, huruf jar yang menjarkan isim mausul ataupun yang menjarkan isim ni, yang isim yang disifatkan dengan isim mausul ni, jar huruf jar yang sama di sini. Faham? Huruf jar yang sama. Ni kan sama. Huruf jar yang menjarkan domir ni juga huruf jar yang menjarkan isim mausul. Sama lafaz dan juga makna. Lafaz dan juga makna. Baik. Sebab huruf jar ada banyak makna. Kalau satu yang pertama tu makna lain, yang kedua makna lain, tak boleh nak padam. Tak boleh nak azaf. Dia mesti sama makna. Kalau fi zarfiyah, hak satu pun fi zarfiyah juga. Kalau min ibtida', satu pun min ibtida' juga. Kalau makna dia berbeza, tidak boleh hazaf. Yang ketiga, wa syartu tsalisu an yakuna muta'allaqul harfaini wahidan fil maddati wal ma'na. Fahimtum syai'an? Apa dia muta'allaq harfain?
Alidin. Ha? Mana dia? Sirtu. Atau muta'alaq bagi huruf tu. Kalau yang dua tu akhadtu tu. Akhadha, satu akhadtu, satu akhadta. Yang penting fi'il yang sama, madah yang sama. Fi'il yang sama dan fi'il samalah, dan juga madah dia sama. Madah apa ni, akhadha. Yang tu apa ni, sara. Sin alif ra. Madah dia sama. Itu syarat yang ketiga. Jadi muta'allaq harfain wahidan fil madah wal makna. Jadi akhadtu fil ladzi. Jadi huruf ni muta'allaq dia dengan fa'il sebelum ni. Yang ni pun muta'allaq dia dengan fa'il. Fa'il tu fa'il yang sama. Fa'il yang sama, yang ni madah yang sama. Macam tadi kan satu yashrabu, satu lagi tashrabun, tapi madah dia shin, ra, ba. Itu maksud madah yang sama. Yang ni sirtu fi tariq muta'allaq dengan sirtu. Sini pula sirtu fihi muta'allaq dengan sirta ni. Habis. Itu syarat dia. Itu ada syarat. Sebab tu dia takdirkan, dia tak takdirkan mimma tashrabunahu. Jadi dia takdirkan mimma tashrabuna minhu. Cuma dalam kitab-kitab lain dia bahaskanlah syarat-syarat ni. Dia tak sama apa ni, domir nasab, domir khafat, domir nasab, domir rafa' tak sama dengan domir khafat ni. Dia nak hazafkan. Baik. Sebab tu yang dalam syair, dalam kata syair tu, nusalli lillazi salat Quraisy. Nusalli lillazi salat Quraisy. Satu fi'il mudhari', satu fi'il madhi. Tak ada masalah. Yang penting madah dia sama. Sad lam ya. Madah yang sama. Cuma satu fi'il mudhari', satu fi'il madhi. Dan lillazi itu sebelum dia ada huruf jar lam. Salat lahu. Lahu pun hak tu, dhamir tu apa ni sebelum dia lam. Jadi dia dhamir jar. Dhamir majrur. Jadi kita dihazafkan. Salat asalnya kalau nak takdirkan salat lahu Quraisy. Barulah ada dia punya apa ni aid dia. Kalau tak ada aid dia. Dia pun tak sebut. Dia kata wa fi hadzal fasli tafasilu katsiratun la yaliqu bi hadzal mukhtasar. Dan pada fasal ni ada tafasil, perincian-perincian yang banyak yang tak sesuai lah bagi kitab ringkasan dia ni. Baik. Habis jumlah dan juga aid. Sekarang ni kita nak pergi kepada syibih jumlah. Ada soalan? Ada tak jelas tak? Boleh ya? Okey. Wa syibhul jumlati salasatu asya'. Dan syibih jumlah 3 perkara. Az-zarfu nahwu alladhi indak, wal jar wal majrur nahwu alladhi fid dar, was sifatus sarihah. Ini dia masukkan sifat sarihah. Was sifatus sarihah wa dzalika fi silati al. Wa qad taqaddama syarhuhu, dan telah lalu syarahannya. Ini pada masalah al ni, ini telah lalu syarahannya. Semua sini nak sebut syarat bagi zaraf dan juga jar majrur. Okey. Wa syartu zarfi wal jari wal majrur, dan syarat zaraf dan syarat bagi jar majrur an yakuna tamaini. Syarat zaraf dan jar majrur nak jadi silah isim mausul, mestilah kedua-duanya tu tamain. Apa maksud tamain? Maksud tamam. Apa maksud tamam kat sini? Apa ni makna tamam? Boleh kita kata
makna tamam an yufhama minhu muta'allaqul mahdzuf, muta'allaquhu al mahdzuf. Yang ni difaham daripada zaraf ataupun jar majrur, ataupun an yufhama minhuma muta'allaqahuma al mahdzuf. Ini dipaham daripada zaraf dan juga jar tu muta'allaq dia yang mahdzuf. Kalau tak dipaham, maknanya dia naqis. Dia bukan tamam, dia bukan tam. Okay. Baik. Jadi zaraf dan juga jar majrur yang kita faham sebelum ni kan. Kita mengaji dalam mubtada khabar. Kan khabar khabar mubtada ada yang dinamakan jar majrur dan juga zaraf. Iaitu khabar syibih jumlah. Okey. Dan di sini kita kata ada berlaku khilaf antara ulama. Adakah jar majrur dan zaraf tu sendiri jadi khabar ataupun muta'allaq bagi jar majrur ataupun zaraf? Ni faham? Adakah jar majrur tu sendiri, jar majrur dan zaraf tu sendiri jadi khabar ataupun muta'allaq jar majrur jadi khabar ataupun kesemua sekali, muta'allaq ataupun muta'allaq dan juga zaraf, muta'allaq dan juga jar majrur, semua sekali. Itu khilaf. Okay. Contoh ana sebut Zaidun fiddar. Mudah kita ajak mubtadiin, orang baru mengaji, kita cakap apa? Fiddar ni jadi khabar. Okey. Ataupun Zaidun indak. Zaidun indak. Indak jadi khabar. Kemudian bila kita mengaji lagi, kita akan dapati fiddar ni sebenarnya muta'alliqun bi mahdzufin. Mahdzuf tu jadi khabar. Ada orang? Ha? Kat sini apa kita faham? Zaidun fiddar. Faham tak? Sana? Makna dia Zaidun dalam rumah. Maknanya Zaidun maujudun ataupun mustaqirrun fiddar. Zaidun indak, yakni Zaidun maujudun indak. Maksudnya Zaid ada di dalam rumah. Tu kadang setengah terjemah Zaid ada dalam rumah. Tu kalau Tok Guru sebut bukan mudah nak terjemah ni. Dah kita tak mengaji ni memang nampak senang. Terdengar untuk nampak macam senang. Tapi bila kita mengaji nak kena takdir dan sebagainya, baru kita tahu susah tak susah. Okey. Zaidun maujudun fiddar. Zaidun maujudun indak. Jadi indak ni dia bersangkut paut ataupun muta'alliq dengan satu yang mahzuf. Ni mahzuf ni. Mahzuf ni yang sebenarnya jadi khabar. Sama sini Zaidun fiddar. Fiddar dia berkait dengan maujud yang dihazahkan. Yang dihazah ni sebenarnya jadi khabar. Ni atas tariqah satu tariqah lah. Satu tariqah lagi kata fiddar ni khabar. Indak ni jadi khabar taqih. Tak, satu jalanan yang kata tak. Yang mahzuf tu jadi khabar. Ni. Satu lagi kata tak. Yang mahzuf dan sekali dengan yang ni. Hak tu jadi khabar. Mafhum? Okey.
Dan yang ditarjihkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, yang mahzuf tu jadi khabar. Okay. Kemudian yang mahzuf ni dia wajib hazaf. Dia wajib hazaf. Muta'allaq sama ada am ataupun khas. Muta'allaq dia ada am ataupun khas. Jadi apa dia? Muta'allaq dia ada dua, sama ada am ataupun khas. Yang am ni nak bagi jadi dia tam ni. Muta'allaq yang tam. Nanti kita tengok kat bawah tu disebut dengan kaun tam ataupun hadas. Hadas syai' yahdus. Satu perbuatan yang mana satu perbuatan ataupun benda perkara tu dia am, umum. Perkataan maujud dia umum. Perkataan maujud dia umum. Zaidun maujud. Kursi pun maujud. Rumah maujud, semua maujud. Benda semua yang ada semua maujud. Jadi dia makna dia am. Ada benda yang dia khusus. Contoh nak kata Zaidun jalisun fiddar. Khabar mana? Jalisun. Fi muta'alliqun dengan apa? Jalisun. Dia muta'alliqun dengan suatu benda yang maujud, yang tak dihazafkan. Yang ni memang tak dihazaf. Tadi boleh hazaf. Bila dia muta'alliqun dengan satu yang khas, dia tak boleh dihazaf. Faham tak? Tapi bila dia muta'alliqun dengan satu yang am, dia boleh dihazaf. Sini boleh dihazaf kalau ada qarinah yang difahami, baru boleh dihazaf. Kalau ada qarinah baru boleh dihazaf. Okey. Setengah kitab dia takbirkan dengan zaraf laghun dengan zaraf mustaqar. Pernah dengar? Zaraf laghun dengan zaraf mustaqar. Maksud zaraf laghun yang mana dia punya apa ni, Allah SWT Muhammad. Kalau zaraf laghun am ke khas, dia tak ada dhamir. Khas. Laghul bukan khas lah. Mustaqar am. Sebab mustaqar ada dhamir. Sebab mustaqar ada dhamir. Ni nak bagi tahu je lah. Tak pernah dengar? Dik, pernah dengar dik? Betul. Meh, pernah dengar meh? Betul. Bapa tak sebut. Bapa dah sebut benda ni. Tapi apa tak terangkan dengan panjang lebar lah. Tak, dalam kitab tu tak pasti, dalam hasyiah tu. Tapi kadang-kadang main i'rab tu, bapa tanya zaraf laghun ke dah mustaqar. Nak berdengar tu pun tak faham juga. Yang ni dia punya zaraf mustaqar. Dia punya kata muta'allaq dia am. Muta'allaq dia am. Betul tak?
Nah. Tengok ni Ri, kok silap. Ada apa ni? Zaraf laghun. Dia zaraf laghun. Amil dia khas. Ni muta'allaq dia khas. Yang ni muta'allaq dia am. Kenapa dinamakan laghun? Kenapa dinamakan mustaqar? Pas lagi kita tengok. Okey. Fi nak bagi tahu lu. Nak kata muta'allaq dia ada yang am, ada yang khas. Okey. Jadi yang disebut di sini wasyattu zarfi wal jari wal majruri an yakuna zarah dan majrur tu tamain. Apa maksud tamain? Tamain itu yang disebutlah an yufhama minhu muta'allaquhul mahdzuf. Iaitu muta'allaq dia muta'allaq am. Muta'allaq dia muta'allaq yang am, bukan khas. Sebab kalau muta'allaq khas dia akan disebut. Kalau muta'allaq khas dia akan disebut dan akan dan boleh dihazaf kalau ada qarinah. Kat bawah tu disebut nombor 1 az-zarfu tam huwa alladhi yakunu ta'alluquhu bil kaunil am muaddiyan li ma'nan tam. والظرف الناقص هو الذي يكون تعلقه بالكون العام غير مؤد لمعنى ذي فائدة. وهذا كلام يحتاج إلى أن نوضحه لك. فاعلم أولا أن الكون هو الحدث. Pertama sekali nak tahu apa maksud kaun yang dia cakap. Kaun ni makna dia hadas. Fal aklu kaun, wasyurbu kaun, wan naumu kaun. Jadi setiap perbuatan tu minum kaun, makan kaun, tidur kaun. Itu semua kaun, itu makna hadas. Semua tu dengan makna hadas. Kaun dengan makna hadas. Jadi al-aklu tu hadas. Syurbu hadas. Naum pun hadas. Lepas tu summa alam saniya, kemudian ketahuilah annal kaun mana yanqasimu ila qismain, am wa khas. Dan ketahuilah bahasa kaun tu terbahagi kepada dua, am dan juga khas. Fal kaunul am mislul wujud. Kaun yang am seperti wujud. Sebab tu tadi bila nak takdirkan dengan maujud itu am. Bila nak takdirkan dengan maujud itu am. Dia punya muta'allaq dia am. Wa makna umumihi, dan makna umumnya wujud tu annahu la yakhlu anhu fi waqtin minal awqat syai'un ma. Bahwasanya tidak sunyi daripadanya pada wujud tu pada satu waktu pun daripada waktu-waktu oleh sesuatu perkara. Yang ni mesti maujud, yang ni maujud, yang ni maujud, semua maujud. Jadi maujud ni am, wujud tu am. Baik Adapun minum, sekarang ni nak minum, bismillah. Nak letak, dia tak minum dah. Jadi sekarang ni dia ada waktu kosong daripada perbuatan tu, ada waktu tak kosong daripada perbuatan tu. Hak tu yang dimasukkan dengan lawan dia, khas. Dia kata alasta tara anna kulla syai' fa huwa mawjud fi kulli waqtin. Adakah kamu tak melihat bahwasanya tiap-tiap sesuatu, maka tiap-tiap sesuatu tu mawjud pada tiap-tiap waktu. Apa-apalah, apa-apa benda pun di mananya dia mesti bersifat dengan wujud. Wa ammal kaunul khas, adapun kaun khas, ini ataupun disebut al hadasul khas, perbuatan ataupun inilah perbuatan yang khas, fahuwa ma yakunu sifatan li ba'dil asya' fi ba'dil awqat. Maka adalah ia tu sifat bagi sebahagian perkara pada sebahagian waktu. Seperti mislu syurbi wan naumi wal kitabati wal qiraah, seperti minum, tidur, tulis, baca. Itu dinamakan kaun khas. Macam nak sebut tadi, Zaidun jalisun fidda. Itu khas. Sebab jalisun dia bukan tiap-tiap waktu. Maknanya dia ada pada waktu-waktu yang tertentu.
Maknanya dia muta'allaq dia tu khas. Fa idza aradta an ta'rifa ma huwa tam min az-zarfi fahatihi ma'al kaunil am. Fa in wajadta annahu yufidu fa'idatan tamatan fa'lam annahu tam. Mislu qaulika ja'a alladhi indak. Ala tara annaka law qaddartahu ja'a alladhi wujida indak afada. Dia kata kalau kamu nak tahu, nak kenal, kalau kamu nak kamu kehendaki kenal apa itu tam daripada zaraf, apa itu zaraf tam, maka datangkan dia zaraf tu ma'al kauni tam, bersama dengan kaun tam. Fa in wajadta annahu yufid, maka jika kamu dapati dia tu beri kaunut tam tu bagi faedah bersama dengan zaraf tu, bagi faedah yang sempurna, maka ketahuilah zaraf tu zaraf tam. Seperti kata kamu ja'al ladzi indak, ja'al ladzi indak, bagi faedah tak? Bagi faedah. Alla tara annaka law qaddartahu ja'al ladzi wujida indak, telah datang orang yang ada di sisi kamu. Afada. Walau qulta ja'al ladzi amsi lam yakun taman. Fa innaka law qaddartahu ja'al ladzi wujida ams lam yufid faidatan yasihhu an tuqsada minal kalam. Kenapa ja'al ladzi ams tak boleh? Telah datang yang didapati semalam. Apa dia yang didapati semalam? Semua yang semalam semua maujud benda. Jadi dia tak bagi faedah. Li'annaka ta'lam min ghairi hajatin ila ikhbari mukhbir anna kulla syai'in fahuwa mawjudun ams. Tiap-tiap sesuatu dia ada pada waktu semalam. Jadi dia tak bagi faedah. Apa baca dulu depan. Wa syartu zarfi wal jari wal majrur an yakuna tamain. Ataupun mudahnya yang anda sebut tadilah, makna tamam tu an yufhama minhuma muta'allaquhuma al-mahdzuf, iaitu difahami daripada jar dan majrur dan juga zaraf tu difaham muta'allaq dia yang dihazafkan. Itu panggil tam. Kalau tak difahami, maknanya tak. Contohnya ja'al ladzi bika. Ja'al ladzi bika. Faham tak? Ja'al ladzi indak. Faham tak? Faham. Yang ni faham tak? Faham? Apa yang tak faham? Dekat. Apa dia? Alah tak ada ja'al ladzi wujida bika. Apa dia? Tak ada. Ni dia muta'allaq dengan satu yang, kalau kita ja'al ladzi marra bika, kita kena datangkan marra tersebut. Kerana dia muta'alliq dengan sesuatu yang khas, bukan am. Adapun yang ni dia kita dapat faham dia, yang ni muta'allaq dan yang dihazafkan tu mafhum. Itu maksud tadi an yufhama minhu muta'allaquhu al-mahzuf. Kita faham ja'al ladzi indak ai ja'al ladzi wujida indak. Ja'al ladzi bika. Ini tak faham apa dia ja'al ladzi bika. Ini disebut dalam tu fala yajuzu ja'al ladzi bika. Hebat dari Musyam tu. Wasyartu zarfi wal jari wal majrur an yakuna tamaini. Fala yajuzu ja'al ladzi bika wala ja'al ladzi ams linuqsanihima. Linuqsanihima, kerana kurangnya kedua-dua tu. Dia tak faham muta'allaq dan yang maksud tu tak faham. Dia kena datangkanlah dengan muta'allaq yang khas. Ja'al ladzi darabtuhu amska. Jadi waktu tu dia muta'allaq dengan khas, bukan am. Bukan am. Dia syarat dia zaraf dan jar tu mesti dah tamai. Tamai tu dia punya muta'allaq dia am. Wa hakal Kisai. Jadi Kisai telah hikayatkan daripada Arab
perkataan nazalnal manzilal ladzil barihah. Ini malam semalam. Yang ni pun syaz. Maksud dia apa? Nazalnal manzilal ladzi nazalnahu al-barihah. Tiba-tiba nazalnal manzilal ladzil barihah. Datangkan dengan zaraf. Datangkan dengan zaraf. Kalau nazalnal manzilal ladzi wujida al-barihah. Nak cakap macam mana makna tu? Dia kena dengan muta'allaq khas. Kalau nak kata muta'allaq yang mahzuf tu difahami, yang ni tak difahami. Nazalnal manzil allazi al-barihah. Kalau nak letak wujida, tak. Kecuali yang difahami sama-sama yang bercakap. Itulah nazalnal manzil allazi al-barihah. Itu dipaham dengan sama-sama yang kita cakap. Tapi sekarang ni dia jadi maknanya maklum di antara orang-orang yang maklum jelah. Orang-orang yang tertentu jelah. Bukan semua. Sebab tu dia kata syaz ai allazi nazalnahu al-barihah. Jadi al-barihah tu muta'alliq dengan muta'allaq dia apa? Nazalnahu. Khas ke am? Khas. Nazalnahu al-barihah wa huwa syaz. Ini syaz. Apa yang dihikayatkan di kisah ini syaz. Kemudian dia kata wa iza waqa'a zarfu wal jar wal majrur silatan kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra. Dan apabila jatuh zaraf dan jar majrur sebagai silah adalah kedua-duanya itu bertakluk dengan satu fi'il yang dihazafkan, dengan satu fi'il yang dihazafkan sebagai hazaf yang wajib. Takdir fi'il tu istaqarra. Jadi kita takdir lah kan. Takdir fi'il lah. Ja'al ladzi indak ay ja'al ladzi istaqarra indak, ataupun ja'al ladzi wujida indak. Apa lagi? Contoh nak bagi tadi satu lagi apa? Lupa. Ja'al ladzi fid dar. Ai ja'al ladzi istaqarra ataupun wujida, ataupun yang sama maksud dengan adalah yang penting dia umum. Kaun am. Wujida fid dar. Telah datang orang yang ada di rumah, datang orang yang ada di sisi kamu. Kemudian berbalik kepada tadi, anda sebut zaraf laghwun dengan zaraf mustaqar. Zaraf laghwun amil dia khusus, amil dia khas. Zaraf mustaqar amil dia am. Amil dia am. Okey, kenapa dinamakan zaraf laghwun? Zaraf laghwun itu zaraf yang tak ada dhamir. Zaraf yang tak ada dhamir, laghwun. Yakni dinamakan laghwun li ilghaihi ad-dhamir. Zaraf mustaqar, yakni zaraf yang tetap padanya dhamir. Okey. Persoalan dia, zaraf ada dhamir ke?
Ha? Zarah ada domir? Oh, Iqbal. Hai. Panas sikit. Contoh dalam matan Ajrumiyah. Inilah syarat Ishmawi. Okey. Hujan. Ada nak ambil ni ha. Nak ambil pakaian. Sila. Tutup. Tutup tingkat atas ha. Baik. Tong sampah. Bau. Tak bau. Dia tahan. Rezeki dia. Minum. Ni ada orang nak masuk. Ada orang adik?
Baik Jadi pada perkataan matan jurumiyah ni, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Jadi fi arba'ati mawadhi'a ni ada ihtimal dua. Ihtimal fi arba'ati mawadhi'a muta'alliqun dengan alamah, muta'alliqun dengan alamah tu koi, ataupun muta'alliqun dengan sesuatu yang mahzuf. Mahzuf tu jadi sifat bagi alamah, ataupun dia muta'alliqun dengan, kita kata sesuatu yang mahzuf, muta'alliqun bi mahzuf, dia jadi sifat bagi alamah. Takdir dia alamatan kainatan fi arba'ati mawadhi'a. Okey, takdir dia alamatan kainatan fi arba'ati mawadhi'a. Baik, apa beza dua ni? Kalau kita kata dia, apa beza kita kata fi arba'ati mawadhi'a muta'alliqun bi alamah dengan fi arba'ati mawadhi'a muta'alliqun bi mahzuf. Mahzuf tu jadi sifat bagi alamah. Takdir dia alamatan kainatan fi arba'ati mawadhi'a. Baik. Kalau kita kata fi arba'ati mawadhi'a muta'alliqun bi alamah, kita panggil zaraf ni zaraf apa dia? Zaraf laghun. Sebab muta'alliqun dia khas. Muta'alliqun dia khas, iaitu alamah. Ai fatakunu alamatan li raf'i, di mana alamat tu? Fi arba'ati mawadhi'a. Jadi dia muta'alliqun dengan khas. Ini muta'allaq dia khas. Kalau kita kata fi arba'ati mawadhi'a muta'alliqun bi mahzuf, mahzuf tu jadi bagi sifat bagi alamah. Takdir dia alamatan kainatan fi. Fi ni muta'alliqun dengan kain, kainah ni. Waktu ni kita kata zaraf ni zaraf mustaqar. Kita panggil zaraf mustaqar sebab apa? Dia muta'alliqun dengan satu benda yang umum. Kainah kan am, tadi alamah khas. Faham kan? Jadi kenapa panggil laghun, kenapa panggil mustaqar? Panggil laghun sebab sini tak ada dhamir dah. Wa amma dhammah fatakum alamatan fi arba'ati mawadhi'a. Sini tak ada dhamir. Tapi kalau kita kata dia bertakluk dengan kainah yang dihazafkan tu, tadi dengan mahzuf. Mahzuf tu takdir dia ke alam apa ni, alamatan kainah ni. Sekarang ni fi arba'ati mawadhi'a kita kata ada dhamir. Macam mana boleh ada dhamir? Okey. Kainah ni dihazafkan. Kainah dihazafkan. Ni sebab ni kita takdir je. Okey. Kainah ni dihazafkan, ada dhamir apa dalam dia? Hiya. Dhamir ni pergi ke sini. Dhamir berpindah ke situ. Pening sikit. Tapi yang tu lah yang antum akan baca lagi. Baik. Tengok dia cakap apa? Dia kata wa idza waqa'a adh-dharfu wal jar wal majruru silatan. Bila jatuh zaraf dan jar majrur tu jadi silah, kana adalah kedua-duanya zaraf dan jar majrur tu muta'alliqaini bi fi'lin mahdzufin wujuban. Adalah kedua-duanya bertakluk dengan satu fi'il yang mahzuf sebagai hazaf yang wajib. Takdiruhu istaqarra. Takdir dia istaqarra. Wad-dhamiru alladhi kana mustatiran fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Nampak? Anda nak bagi faham yang ni ya. Dan nak bawa datang contoh tu dah. Jadi dhamir yang ada pada istaqarra tu, contohnya mana tadi? Ja'alladhi indak. Kan kita kata indak muta'alliqun bi mahdzuf, takdirnya istaqarra ataupun wujida. Jadi dia cakap
Dhamir yang ada pada istaqarra ni, huwa ni, intaqala minhu, berpindah daripada istaqarra ilaihima, kepada zaraf dan juga kepada jar majrur. Wa dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li intaqala minhu ilaihima. Itu kadang baca pening ah. Kita baca zaraf jar majrur ada dhamir. Kena tahu hak ni ya. Kalau tahu hak ni tak ada iskal lah. Sebab kadang-kadang setengah-setengah kitab ada sebut macam tu. Ada sebut. Baik. Faham? Mafhum? Ni faham ah? Ada yang nak diulang? Ha? Apa dia? Ulang sekali lagi. Okey. Ana ulanglah bagi nampak yang ni lah. Kenapa panggil satu, kenapa panggil zaraf laghun, dan kenapa dipanggil zaraf mustaqar? Panggil zaraf laghun, yang dimasukkan zaraf laghun amal dia khas. Amal dia khas. Bukan am. Am macam tadi maujud. Lepas tu mustaqir tadi, itu dia am. Khas macam ni alamah. Kan nak sebut tadi masalah dekat perkataan musannif rahimahullah Ibnu Ajurum, wa fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Fi arba'ati mawadi'a ni, fi huruf jar ni muta'alliqun dengan apa? Muta'alliqun bi alamah ke ataupun muta'alliqun dengan satu yang mahzuf? Ada ihtimal dua. Kalau kita kata muta'alliqun dengan alamah, maka dia muta'alliq dengan sesuatu yang khas. Alamah kan bukan am. Jadi kan alamah ni ada dhamir tak? Tak ada dhamir. Jadi tidak ada dhamir yang berpindah ke sini. Adapun kalau kita kata fi arba'ati mawadi'a muta'alliqun dengan satu yang mahzuf, mahzuf tu jadi sifat bagi alamah, takdir kalamnya fa amma dhammatu fatakunu alamatan kainatan. Ni yang mahzuf ni fi arba'ati mawadi'a. Jadi fi arba'ati mawadi'a ni muta'alliqun dengan kainah ni yang dihazahkan. Jadi bila dia dihazahkan, dia ada dhamir kan? Dhamir yang ada dalam ni berpindah ke jar majrur tu. Ataupun kepada zaraf. Sebab tu dia makan zaraf mustaqal, zaraf yang istiqrar, yang tetap padanya dhamir. Dhamir zaraf yang tetap padanya dhamir. Dhamir mai mana? Dhamir daripada yang dihazahkan tu. Dihazah, dhamir tinggal berpindah kepada dia. Itu panggil zaraf mustaqar. Boleh faham? Jadi samalah macam ni. Nak sebutnya ja'al ladzi indak. Jadi indak ni muta'alliqun bi mahzuf. Takdir dia istaqara ataupun wujida. Jadi yang ni kan hazaf. Dia ada dhamir kan? Dia ada dhamir. Dhamir ni berpindah ke indak ni. Kalau ja'al ladzi fiddar. Ja'al ladzi fiddar. Sama kita takdirkan fiddar ni muta'alliqun bi mahzuf. Takdir dia istaqara ataupun wujida. Tapi yang ni dihazahkan. Yang ni dihazahkan tapi ada dhamir kan? Dhamir ni berpindah ke jar majrur. Intaqala minhu daripada fa'il istaqara tu ilaihima. Ila zaraf dan juga ila jar majrur. Itu masuk kalam syarah rahimahullah. Idza waqa'a az-zarfu wal jaru wal majrur silatan kana muta'alliqaini bi fi'lin mahdhufin wujuban. Taqdiruhu istaqarra wa dhamir alladhi kana mustatiran fil fi'li, dan dhamir yang adalah ia tersembunyi di dalam fi'il. Kalau sini kita tahu fi'il istaqarra tu intaqala minhu, berpindah dhamir mustatir tu daripada fi'il ilaihima ila zaraf dan juga jar majrur. Mafhum? Okay. Allahu a'lam. Tinggal satu apa lagi? Dua lagi. Summa dzul adah. Wallahu a'lam, terhenti situ.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.